Okey, di mana cikgu tulis dalam Facebook dan WhatsApp. Yang ni ada kelas cikgu sendiri, kelas yang cikgu buat semata-mata untuk melihat, mengisi masa lapang lah, masa lapang kita, utamanya time PDPR ni, sebab PDPR kita ni tak daripada pagi sampai petang, ada kelas yang ikut giliran kan. So time tengah hari ni, time cikgu rasa 12 pukul sampai pukul 1 ni time tak ada kelas, free. Time yang tak ada kelas dan free. So kita gunakan masa ni isi. Cikgu buat 2 kali seminggu, setiap hari Selasa dan hari Khamis. Setiap hari Selasa dan hari Khamis. Siapa yang boleh ikut, siapa yang tak ikut tak apalah, tak wajib. Kelas tak wajib. Cuma siapa yang ikut, kita belajarlah. Cuma di sini hari ini permulaan. Cuma tahun ni ada yang tahun 1. Okay, kita bagi pelan-pelan, aku nak dengar bunyi suara je. Kalau ada di sini yang tahun 1, sebut hi ni. Ada tahun 1? Tengok dengar, ada tahun 1? Tahun 1 ramai ada ni. Ada wakil tahun 1, ada tahun 1 sini? Saya. Okay, good. Alright, good. Ada tahun 1. Tahun 2 ada tahun 2. Tahun 2 pula. Saya. Ramai ni. Bagus. Ada tahun 2. Okay, good. Tutup mic. Okay, lepas sebut saya tutup mic. Tahun 3. Tahun 3 ada tahun 3. Ada tangan-tangan, good. Ada, bagus. Ada, okey, tahun 3, good. Tahun 4. Tahun 4. Tengok siapa yang ramai. Apa yang paling kuat ni? Hak tahun 4. Tahun 4 ada tahun 4. Saya. Ada, okey, ada tahun 4. Tahun 5 pula. Tengok tahun 5 ni dia manis sikit. Ada. Ramai tahun 5, right? Tahun 6. Last kali tahun 6. Ada tahun 6 tak? Okey, siap tahun 6. Tahun 6 ni malu. Okey, habis. Semua orang tutup mic. Tutup mic dulu. Boleh tutup mic tak? Boleh tutup mic tak? Okey, kalau boleh tutup mic. Boleh dengar suara. Cikgu kuat dah. Awak punya mikrofon tu, awak punya earphone. Okey, macam cikgu cakap tadi, siapa yang tak jaga disiplin, siapa yang bercakap, siapa yang berkata-kata tanpa kebenaran, cikgu akan remove dia keluar. Senang. Right? Remove, dia kena masuk balik. Sebab apa? Okay. Hanya bercakap apabila cikgu suruh je. Kalau cikgu tanya, contohnya tadi kan, tahun 1 saja cakap. Tahun 2 saja cakap. Ataupun dalam ni kalau ramai-ramai dia nak bertanya. Kalau cikgu beritahu hari ni, okey, mula hari ni tentang peraturan dulu, peraturan kelas dulu. Kena baik. Okey, pertama peraturan kelas, tidak boleh bercakap apabila cikgu sedang bercakap. Itu yang pertama. Yang kedua, mikrofon sentiasa tutup. Kamera terpulang kepada awak. Tapi yang terbaik, buka kamera. Sebab apa, cikgu nak tengoklah awak ni betul-betul belajar ke tidak. Kalau awak letak tutup kamera, kita tahu ada depan kamera, tak ada depan kamera. Tanya cikgu terang, dia tak ada. Tapi bila kita ngajar ni, dia tanya, cikgu tak faham tentang mana. Rupanya dia tanya cikgu terang tu, dia hilang ke tempat lain. Dia minum ke, pergi tandas ke, kan, dan sebagainya. Okay, itu yang kedua. Kemudian, adab nak bertanya. Kalau nak bertanya, yang pertama, dia kena, okey, cikgu, saya nak tanya, sebut nama dan kelas. Sebut nama dan kelas. Bila dia sebut nama dan kelas tu, saya akan sebut balik nama dia dan kelas. Orang itu sahaja yang hanya buka mic. Orang itu sahaja yang buka mic. Yang lain dengar. Faham? Okey. Okey, sekarang ni kita ada hampir 60 orang dah. Ada 40 lagi kursi kosong. Okey, hari ni kelas yang pertama cikgu buat. Minggu depan insyaAllah setiap hari Selasa dan hari Khamis. Setiap hari Selasa dan hari Khamis, masa yang sama 12.15 tengah hari sampai 12.45 tengah hari. Okay, hari ini kalau semua orang minat nak melukis, kan? Betul ke minat melukis ni yang ramai ni? Siapa sini minat melukis? Buka mic. Siapa yang minat melukis? Buka mic. Cakap saya. Saya. Okey, tu mic. Alright, itu mic. Maksudnya ramai nak melukis apa? Nak melukis apa? Dekat sekolah pun kita ada belajar juga PSV kan. Ikan seni visual, betul. So itu pun kita melukis juga. Nak melukis ni ada macam-macam cara. Okey, melukis ni sebenarnya ada banyak cara.
Tak semestinya yang kita melukis menggunakan pensel. Okey, kita terang ni gambaran ya. Kalau kita melukis ni, kita syarat bermula daripada cara kita nak memegang pensel. Cara kita nak memegang pensel. Kebiasaannya kalau kita pegang pensel, kita panggil melakar. Kita melakar, membuat lakaran. Ada macam-macam cara orang pegang pensel. Okey, ada macam-macam cara orang pegang pensel. Okay, cara yang paling mudah kalau kita pegang pensel, kita apa? Pastikan pensel itu berada di tangan kita. Tengok ada gambar kan? Buat macam pistol tu. Buat macam pistol. Semua orang pegang pensel tengok. Bancik tu. Tepuk tangan. Pegang pensel, nampak tak? Okey. Letak tangan pensel antara ibu jari dan di atas jari telunjuk. Pensel di atas ibu jari dan di atas jari telunjuk. Tak kisahlah awak tangan kanan atau tangan kiri. Okey, kemudian awak kepitkan. Kepitkan. Awak nak pegang pensel atau color dan sebagainya, syaratnya mesti sebatang. Pen pun boleh, pensel pun boleh. Okey, dah pegang tu, ada cara dia. Okey, kalau kita tengok, ada yang memegang pensel, kita tengok tangan cikgu. Okey. Nampak tak cikgu ke sini? Okey. Kalau kita pegang pensel, pensel warna putih tak nampak Mana dia kamera dia? Mana dia? Okey, kita letak, kalau mata pensel di bawah ni, bawah kan, dengan bahagian atas ni, mana lebih panjang? Bawah ke atas? Mana lebih panjang? Bawah lebih pendek daripada yang di atas. Okey. Tutup mikrofon sampai kat luar. Okey. Apa jadi kalau kita pegang pensel macam ni? Di atas lebih pendek daripada di bawah. Okey. Apa jadi kalau kita pegang pensel tengah-tengah? Tengah-tengah. Lebih kurang sama panjang atas dan bawah. Kesemua ini ada peranan dia. Sebab itu kalau kita nak menulis, dia beza menulis dan melukis. Awak kena ingat, menulis, melukis. Tulis kita kena pegang pensel betul-betul. Pegang pensel betul-betul sebab kita nak menulis A, B, C. Kita nak gerakkan tangan. Tapi untuk hanya kalau kita nak melukis, kita pegang di bahagian atas. Kamera cikgu sini. Okey, atas. Okey. Dan kita lembutkan tangan, lembutkan tangan. Supaya yang mula-mula kita lukis tak boleh kuat. Contohnya kalau awak ada pensel dengan kertas. Apa ada pensel dengan kertas? Okey, awak ada pensel. Cikgu tutup ni. Cikgu buka. Okey, cikgu hari ni tak boleh tunjuk awak video apa? Kamera yang kertas. Cikgu kena pakai digital. Okey, awak Okey. Nampak tak? Okey. Ini benda apa? Okey, ini cikgu pakai kertas yang nampak tak? Kamera okey, kat sini lah ni cikgu pakai kamera lain lah ni. Okey. Kalau kita menulis, biasanya kita akan pegang pensel di bahagian bawah tu. Ni macam ni. Supaya tulisan kita jelas, kuat. Tapi kalau kita pegang pensel di bahagian atas kita menulis, cuba awak tulis huruf A di atas kertas awak. Cuma pegang pensel ke atas, bawah lebih panjang daripada atas. Cuba awak tulis huruf A di atas kertas. Cuba tulis huruf A. Susah atau senang? Susah kan? Sebab tu kalau kita nak menulis, kita turunkan tangan kita bawah sikit. Turunkan tangan sikit. Baru kita senang tulis huruf A. Betul-betul. Tapi huruf yang kita tulis tu, warna dia gelap, kuat. Betul-betul. Warna dia kuat, gelap. Contoh cikgu buat ni. Okey. Nampak? A. Okey, kalau kita guna pensel, kita tekan kuat. A. Okey, kalau kita menulis, tapi kalau kita melukis, kita jangan
uh, tekan kuat. Yang pertama tu tak semestinya tu menjadi. Ya. Lukisan yang pertama yang kita lukis tu, itu adalah first sketch, lakaran yang pertama. Lakaran yang pertama ni biasanya kita mungkin betul, mungkin salah. Sebab itu kalau orang nak melukis ni, kan? Kalau orang nak melukis, contoh cikgu padam, dia pegang pensel macam ni, kan? Dia tengok. Okey. Cikgu nak. Okey, dia pegang pensel, dia just sketch. Nak buat bulat, kan? Buat bulat. Okey, buat bulat. Tapi yang ini tak kuat. Itu adalah sketch yang dah. Tapi kalau kita nak jadikan dia betul-betul, baru kita tekan bulat. Okey, yang tu baru kita dipanggil sketching. Okey. Sketching. Sebab tu kalau sebelum kita nak melukis apa-apa, kita kena pastikan pegang ni betul. Supaya kita boleh kawal tekanan dia. Kawal nak perlahan atau kuat. Perlahan atau kuat. Perlahan atau kuat. Okey. Hari ni cuba, semua ada kertas tak? Ada kertas dengan pensel tak? Ada. Ada kertas. Kalau siapa ada kertas dengan pensel, saya tahu sebab dia masalah kabur sebab saya pakai digital, pakai screen. Awak takkan nampak tak saya pakai pensel, saya pakai pen lah. Ada. Okay, ni nampak tak ni? Nampak. Tapi ni pen. Masalah ni pen. Bila pen dia punya opacity dia kuat. Okay ni. Okay, sekarang ni semua orang di atas kertas, kita nak cara awak pegang pensel. Tengok semua orang cuba buat. Awak buat satu garis yang perlahan. Okay, perlahan. Nampak tak? Perlahan. Makin lama makin kuat. Sampai dia buat satu garis. Sampai dia lagi kuat. Dan lagi tebal. Okey. Okey, apa perbezaan daripada sini ke sini? Apa perbeza dia? Warna. Warna, kecerahan. Okey, dalam melukis kita panggil dia ni tona. Kita panggil dia apa? Tona ataupun in English kita panggil tone. Tone ni maksudnya daripada cerah pergi ke gelap. Macam matahari lah, matahari cerah siang kan. Bila malam gelap. Itulah sama-sama lebih kurang macam tu. Cerah ke gelap. Sama dengan apa-apa benda yang kita lukis, ada yang cerah, ada yang gelap. Kalau warna kita buat ada hitam, ada putih. Ada hitam, ada putih. Macam itulah. Sama dengan melukis. Cuma cara kita memegang pensel ni yang mengawal kita punya tone tu. Cara kita pegang pensel ini yang boleh mengawal awak punya lukisan, sama ada awak nak lukis cerah atau gelap. Saya tak beritahu tentang warna lagi hari ni. Hari ni kita tak cakap tentang warna lagi ya. Minggu depan mungkin kita cakap tentang warna. Hari ni cakap pensel dulu. Kita tengok di sini, kalau kita bermula daripada cerah tadi, contohnya pensel kan. Okay, contoh kalau pensel, kalau kita cikgu guna pensel, cikgu guna buka satu hilang dia punya skrin ni. Okay, sekarang cuba awak buat dalam kertas. Ada kertas tak? Tadi ada buat garisan kan? Pemadam. Sebentar. Okay, semua orang cuba cari kertas. Kertas yang tadi juga. Awak buat macam ni. Lukis. Tak payah pakai pembaris lah. Tak payah pakai pembaris. Awak buat satu petak panjang macam ni. Dengan cikgu kalau jangan pakai pembaris. Jangan pakai pembaris. Tak sama garisan, tak sama, tak apa. Biarkan. Okey. Awak buat.
Cikgu cuba buat, kita bagi 4 lah. Kita buat 4 bahagian tu. Okey, sini cerah, sini gelap. Okey, ada 2 bahagian ni. Macam mana kita nak warnakan? Kan menggunakan pensel, cuba awak warnakan dalam kotak awak tu daripada sini ke sini. Okey, cuba buat. Dalam bentuk ni, dalam bentuk garisan dalam bentuk garisan macam ni. Tak nampak langsung. Okey, buat garisan. Buat garisan, jangan buat garisan. Buat garisan. Cancel. Buat okey. Lepas tu yang paling gelap ni, kalau boleh awak tunggu last sekali. Okey. Di sini petak yang kedua ni, nombor 2, nombor 3 ni, syarat dia yang sini petak nombor 2 lebih gelap daripada petak nombor 1. Kata ni petak 1. Macam mana awak buat lebih gelap ni? Awak kontrol dia bagi dia gelap lagi daripada petak 1. Lebih gelap lagi. Okey. Petak nombor 3 lebih gelap daripada petak nombor 2. Gelap lagi. Okey. Petak nombor 2, nombor 3. Dan terakhir, petak yang nombor 4 lebih gelap daripada ketiga-tiga petak yang lain. So awak buatlah macam mana pun, awak warna gelap pensel awak. Tekan lagi sampai dia lebih gelap daripada petak-petak yang lain. Okey. Nampak? Okey, siap? Siapa dah siap boleh tunjuk kat kamera tengok. Siapa yang dah siap boleh tunjuk kat kamera, tengok. Jaga nak pin kan siapa punya ni? Siapa punya ni mula-mula ni? Apa dia lokal apa tu? Fatih dan Zahar, 5 mutiara. Mana dia? Fatih Azhar mana? Okey, mana dia gambar? Okey, ni Fatih Azhar punya. Tengok. Okey, bagus. Okey, lagi contoh lain. Apa contoh? Tengok. Yang ni saya buka dah benda. Okey, good. Tania, cerah, gelap, good. Okey. Ada lagi contoh lain? Ni siapa ni? Raisya ni, nama Raisya. Good. Saya. Okey, ada lagi contoh lain? Saya tengok. Okey. Alright. Cuma kalau boleh garisan tu lagi nampak ni. Yang nombor 1 dengan nombor 2 ni kurang, tak nampak beza sangat tu. 1, 2 tu. Nampak. Siapa lagi nak tunjuk? Dah siap. Nak tengok. Siapa nak tunjuk kena tekan pin kat dia. Cikgu nak kena buat ke? Terpulang pada awak lah. Cikgu tak wajib, tak masuk paksa pun. Saya buat. Okey, alright. Okey, seterusnya. Kita lagi tak banyak 5 minit. Dengan menggunakan Cikgu nak pensel kena juga. buat ke? Tak, tengok saja. Tapi Kalau tak buat macam mana nak pandai? Kan? tapi bubuh dalam ni. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita tadi dah tu. Sekarang ni kita buat garisan pula. Kita buat garisan. Okey, kalau garisan ada garisan yang menegak macam ni. Kau tak nampak? Menegak? Oh, tak nampak Saya nak setting tempat minggu depan yang pakai tu. Okey, menegak macam ni. Ada garisan yang mendata. Ada juga garisan yang cross hatching, menyilang. Nampak tak? Dia garisan 3 ni lah. Menegak, mendata, menyilang. Cross hatching.
So garisan ini dia sebenarnya adalah asas dalam apa-apa tak mungkin. Kalau kita tak mungkin pun ada garisan. Lukisan ni terhasil daripada garisan yang disambung-sambung. Kan? Cuma garisan tu ada yang mendata, ada yang menegak, ada yang cross hatching. Okey, contoh katakan cikgu Okay. buat satu petak macam ni. Okey. Macam mana kita nak buat petak ni supaya nampak cerah dan gelap? Kita buat garisan. Kalau kita buat garisan. Kalau satu garisan tu hanya menegak macam ni, nampak tak? Menegak. Menegak macam ni. Kita nampak ialah satu, dia macam daripada kosong tadi dah macam ada warna, betul tak? Kalau kita buat lagi rapat-rapat lukisan tu, garisan tu, kita buat lagi rapat. Yang ni jarak. Jadi lagi rapat, nampak dah jadi lebih gelap. Betul tak? Nampak lebih gelap padahal kita hanya menggunakan satu garisannya. Cuma garisan tu kita rapat-rapatkan lagi. Yang garisan ini lagi rapat sehingga bertindih pun. Okey, lagi kuat. Ini contoh. Garisan tadi adalah untuk garisan yang sama arah iaitu daripada atas ke bawah. Macam mana kalau kita nak tambah ada garisan ni? Ada garisan melintang. Contohnya kita buat ni. Garisan yang berjarak. Okey, kita nampak tone di sini dia cerah berbanding di sini gelap. Di sini cerah. Tapi kalau kita rapatkan lagi garisan tu, kita rapat lagi, rapat. Di bahagian yang tengah ni, di sini, dia lebih gelap daripada bahagian, dia lebih gelap sikit daripada yang bahagian ni. Di sini lagi gelap. Nampak? Dia garisan tu mula melintang, cross hatching. Okey. Bila di atas lagi gelap. Lagi kita rapatkan lagi garisan tu, kita rapatkan. Cikgu tak guna pensel lah, semua salah. Cikgu hanya menggunakan digital pen ni. Minta maaf kalau cikgu tak boleh tunjuk betul. So, awak buat lagi rapat. Tu yang di atas tu lebih gelap. Okey. Okey, antara semua tempat tu yang mana bahagian yang paling gelap? Atas. Mana ni? Bahagian? Atas ni. Pasal sini paling gelap. Paling gelap. Betul? Sebab apa? Sebab tadi kawasan sini kita ada garisan yang paling rapat untuk melintang dan paling rapat untuk menegak. Okey? Inilah ciri-ciri kalau kita nak menggunakan kaedah garis sahaja. So hari ini cikgu tak ada cakap banyak. Ini adalah pengenalan dulu. Cukup untuk hari ini, tak payah banyak. Cuma kalau boleh awak berlatih balik rumah, awak buat apa-apa sekalipun. Okay, awak buat apa-apa bentuk, cuma awak main dengan tone. Kalau ni kaedah silang. Kan kita silang kan. Boleh juga. Kita silang. Nampak pangkah. Kita pangkah. Pun boleh juga. Cuma awak kontrol pensel awak tu lebih rapat garisan tu, lebih rapat macam ni. Lebih gelap tone di kawasan tu. Okey, macam ni lebih rapat. Nampak?
Ini bukan mewarna, ini hanya melakar. Kita tak belajar berwarna lagi. Hari ni cikgu tak ajar mewarna lagi. Hanya menggunakan pensel untuk melakar. Melakar, okey. Okey. So, hari ni buat latihan ni. Okey. Boleh? Cikgu nak cakap sikit, dengar sikit boleh tak? Cikgu nak pergi briefing sikit. Okey, untuk kelas ni, kalau siapa yang berminat nak ikut lagi minggu depan, yang cikgu galakkan awak ada buku sketch. Ada buku sketch. Okay, yang pertama. Apa tu buku sketch? Buku sketch ni. Dia buku sketch ni buku lukisan kecil lah. Cikgu nak tunjuk contoh, macam cikgu ada banyak buku sketch. Awak carilah buku sketch. Kalau tak ada buku sketch, awak ada kertas sorang, awak ada kertas A4. Contoh ni buku sketch cikgu lah. Ni buku sketch cikgu nampak. Buku sketch. Cikgu stop present screen lah. Contoh buku sketch cikgu ni macam ni. Ni buku sketch cikgu. Buku sketch cikgu ni, cikgu ada buku sketch ni. Awak dia tak nampak. Okey. Dia kejap hilang. Kejap ada. Tebal. Ni buku sketch cikgu macam tu. Awak carilah buku sketch yang murah ada. Ada siapa buka mic tu. Okey, itu yang kedua, cikgu akan masukkan dalam site cikgu apa yang awak belajar hari ni. Awak boleh tengok balik. Dan supaya minggu depan kita boleh buat benda yang lain. So, hari ni kita bermula dengan cara pegang pensel dahulu. Lepas tu cara kita nak kawal kontrol tekanan tangan kita pada kertas. Contohnya dengan guna pensel ni, macam mana awak nak buat garisan. Garisan tu jangan jarang, makin rapat dan lagi rapat. Bila jarang, kawasan tu kita nampak lebih cerah berbanding garisan yang kita lukis semakin rapat. Sehinggalah paling rapat tu dia semakin gelap. Tu contohlah. Tu untuk hari ni. So hari ni setakat pukul 12 suku sampai sekarang ni ada apa-apa soalan? Semua faham tak? Okey. Ada soalan tak sebelum kita tutup kelas? Nak ambil kelas dah. Ada soalan? So hari ni baru yang pertama, ramai pun tak tahu sebenarnya. Cikgu baru bagi lebih kurang 1 jam tadi daripada sebelum kelas bermula. Saja cikgu terlintas tadi ala-ala daripada masa free. Cikgu buatlah. Okey, minggu depan hari Selasa. Hari Selasa minggu depan siapa nak join lagi? Hari Selasa minggu depan. Hari Selasa pukul 12.15 sampai 12.45 juga. Dan hari Khamis, Selasa dan Khamis. Kat sini ya. Siapa yang berminat, minggu depan cikgu bagi link. Okey. So hari ni cukup sekadar ni lah. Ringkas simple tu. Sebab cikgu tak setting kamera lagi untuk tunjuk tempat yang melukis ni. Cikgu hari ni terpaksa guna digital. Tapi bila guna digital ni dia guna iPad cikgu ni dia tak apa jelas. Start buka kamera, siapa yang buka kamera cikgu nak ambil gambar tak boleh. Cikgu nak ambil gambar ramai. Siapa yang ada ni? Buka kamera start. Kita boleh buka kamera 1, 2, 3, 4, 5. Sini ambil gambar start. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye 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 bye. Dulu. Terima kasih. Bye-bye. Okey. Jumpa lagi minggu depan, kita buat lain ya. Bye. Bye bye.